Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam dapatkan Putrajaya kepada semua ibu bapa, murid-murid dan warga Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 162. Saya, Cikgu Ros Atira dan rakan sejawat dari Unit Media SKPP 162 akan menyampaikan informasi berkaitan pengoperasian sekolah secara berperingkat mengikut Fasa Pemulihan Negara PPN. Pembukaan sekolah mengikut Fasa PPN. Pembukaan sekolah Fasa PPN 4 adalah pada 1 November 2021 untuk murid tahap 1 iaitu tahun 1, 2 dan 3. Manakala tahap 2 iaitu tahun 4, 5 dan 6 akan kembali ke sekolah pada 8 November 2021. Kehadiran murid adalah ditetapkan pada kadar 50% daripada enrolment mengikut penggiliran minggu. Murid yang akan mengikut penggiliran minggu ialah murid tahun 1 hingga tahun 6. Namun begitu, terdapat beberapa kelas yang akan mengikuti secara 100% tanpa penggiliran iaitu Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI dan Prasekolah. Manual pengajaran dan pembelajaran PDP secara penggiliran. Murid-murid akan dibahagikan secara 2 kumpulan. Pembahagian kelas adalah mengikut 50% kehadiran murid di dalam setiap kelas. Pada minggu pertama, kumpulan A akan belajar di sekolah melalui proses PDP secara bersemuka. Manakala, kumpulan B akan belajar di rumah. Pada minggu kedua, kumpulan B akan belajar di sekolah, manakala kumpulan A akan belajar di rumah. Murid yang akan mengikuti PDP di sekolah akan melalui proses secara bersemuka. Manakala, murid yang belajar di rumah akan melalui proses PDPR dengan membuat latihan yang diberikan semasa PDP. Berikut adalah jadual penggiliran murid kumpulan A dan kumpulan B SK Putrajaya Presin 162. Saya, Anita Suhaini, akan memaklumkan tentang peratus vaksinasi bagi guru, ahli kumpulan sokongan, pekerja dan perkhidmatan swasta SKPP 162 telah mencapai 100%. Seterusnya, kita akan beralih pada pengurusan sekolah. Kehadiran murid adalah 50% daripada keseluruhan kelas pengikut penggiliran minggu. Berikut ialah kelonggaran peraturan. Yang pertama, pemakaian murid. Yang kedua, kehadiran murid tidak wajib. Ibu bapa hanya perlu menghantar surat pemakluman ketidakhadiran kepada pihak sekolah melalui guru kelas. Langkah penting yang perlu diamalkan oleh murid di sekolah ialah yang pertama, pelitup muka diwajibkan. Yang kedua, penjarakan 1 meter. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Dan yang keempat, semua pihak perlu memastikan kawasan sekolah sentiasa bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Hasna akan menerangkan tentang pengurusan murid. Susun atur kedudukan murid dalam kelas. Susun atur kedudukan murid di dalam kelas adalah tetap dan tidak berubah. Contohnya, aktiviti sukan dan kurikulum di sekolah. Kelas PJK dibenarkan dan murid hendaklah berpakaian sukan dari rumah, manakala aktiviti kurikulum tidak dibenarkan. Pintu keluar masuk murid. Terdapat 3 pagar iaitu pintu pagar A untuk prasekolah, tahun 2, tahun 5 dan pintu pagar B untuk PPKI, murid tahun 1 dan tahun 4. Manakala pagar D untuk tahun 3 dan juga murid tahun 6. Namun begitu, terdapat kelonggaran bagi murid yang mempunyai adik-beradik. Murid akan mengikut pagar yang perlu dilalui oleh abang atau kakak. Jika terdapat kecemasan, ibu bapa boleh menurunkan anak di drop off yang sesuai dan berdekatan bagi mengelakkan kesesakan. Murid bergejala.
Murid tidak dibenarkan hadir ke sekolah sekiranya bergejala dari rumah. Sekiranya murid didapati bergejala ketika di sekolah, ujian saringan COVID akan dilaksanakan. Tindakan susulan selepas ujian kendiri dilaksanakan dan keputusan adalah positif, mula-mula murid akan ditempatkan di bilik isolasi. Seterusnya, sekolah akan memaklumkan kepada PKD dan tindakan selanjutnya adalah daripada nasihat PKD. Ibu bapa akan dimaklumkan dan dikehendaki menghantar anak ke fasiliti kesihatan berdekatan. Apabila telah tamat tempoh kuarantin dan bebas dari jangkitan, murid boleh kembali ke sekolah. Sekiranya keputusan adalah negatif, ibu bapa akan menjemput anak pulang ke rumah, manakala sekiranya ujian saringan invalid, ujian saringan akan dilakukan semula. Pengoperasian kantin. Murid-murid akan makan di dalam kelas. Terdapat 3 situasi. Yang pertama, murid membawa bekal dari rumah. Dan yang kedua, murid membeli makanan dari pembekal kantin. Dan yang ketiga, murid tidak membawa bekal dan tidak memesan makanan. Bagi murid yang memesan dari kantin, makanan akan dihantar ke kelas, manakala murid yang tidak membawa bekal dan tidak memesan makanan bolehlah membeli makanan di kaunter yang disediakan di aras 2. Sebarang pemakluman akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Jika terdapat sebarang pertanyaan, boleh menghubungi guru kelas atau menghubungi pihak pentadbiran sekolah di talian. Sekian, terima kasih. Selamat kembali ke sekolah. Jumpa nanti. Ingat, COVID di mana-mana. Jaga